Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak share dengan anda satu topik berkenaan dengan satu bidang falsafah lama, falsafah kuno Rom dan Greek, yang topiknya ialah Stoik. Maksud Stoik ni lebih kurang macam ni. Maksud dia ialah seseorang yang tidak menunjukkan emosi dalam keadaan dia sedang mengalami tekanan ataupun kepayahan. Jadi orang tak tahu. Dia hanya stoik saja. Maksudnya apa nak cakap dalam bahasa mudah? Dia nak kata macam mana Dia tak tunjuk emosi. Emosi tu dia tak show off dia punya emosi. Mungkin emosi masa tu tengah sedih, gembira, semua emosi tu kita boleh nampak sebenarnya pada raut wajah manusia. Tapi untuk orang yang cabang aliran Stoik ni, dia tak tunjuk. Itu sajalah, dia tak tunjuk. Jadi kelebihan untuk orang yang mendalami benda ni ialah yang pertama, dia ada kejelasan fikiran, fikir yang jelas, dia tenang, dan satu lagi ialah dia inner strength, kekuatan dalam. Maksudnya dia ada satu kekuatan yang mana kekuatan tu bukan fizikal, dia datang dari dalam. Okey, jadi apa yang saya nak share hari ini berdasarkan buku inilah, buku Stoik ni, The Teaching of Stoik. Tapi sebenarnya saya pun belum habis baca lagi lah. Saya pun tak baca habis lagi. Cuma saya akan share lima benda yang dilarang. Maksudnya kalau boleh jangan buat lah. Ini untuk orang-orang yang mendalami Stoik ni. Stoik ni Maharaja Rom antara yang terkenal ialah seperti Marcus Aurelius. Dia pegang benda ni lah. Okay. So sebenarnya benda ni bukan berkait dengan keagamaan ke apa. Tak ada. Dia cuma common sense saja. Common sense. Tapi bila saya tengok benda ni boleh di-share lah. Sebab dia boleh boleh dipraktikkan lah dalam bidang pekerjaan. So cuma apa yang baik tu kita jadikan sebagai tauladan je lah. Okay. So tidak ada apa-apa agenda. Jom saya share 5 perkara yang dilarang oleh pengamal Stoik. Ada 5 perkara. Okey, jom. Okey, yang pertama ialah jangan kita menderita dengan masalah yang sebenarnya tak wujud. Sebenarnya ia hanya imajinasi kita. Imaginary problem. Okey, di tempat kerja. Saya bagi contoh di tempat kerja. Kita imagine yang bukan-bukan. Contoh, lagi sebulan ada audit. So kita dah imagine yang wah, aku sebagai technician ni mesti akan dipanggil. Jadi fikiran kita dah mewujudkan masalah. Kita yang create, kita cuba wujudkan. Sebenarnya benda tu tak wujud pun, tapi dalam fikiran kita tu kita dah wujudkan masalah tu. Jadi sebenarnya masalah tu adalah imaginary kita. Kita yang imaginekan masalah tu. So itu salah satu contoh lah. Mungkin banyak contoh-contoh lain. So contoh-contoh lain ada lagi lah. Tapi yang imaginary maksudnya khayalan kita yang menyebabkan kita duk fikir benda tu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita jangan memberi pendapat dalam semua perkara. Kita hanya beri pendapat ataupun ambil tahu benda-benda yang berkait dengan diri kita saja, dengan departmen kita, tempat kerja kita. Kalau benda tu tak ada kaitan, sebagai contoh, artis ke, dia orang ada masalah rumah tangga, kahwin, cerai, semua tu, kita tak perlu ambil pot sebenarnya. Kita tak perlu nak bagi pendapat apa semua tu, sebab benda tu akan mengacau fokus kita lah sebenarnya. Okay. Dan kita hanya fokus pada bidang kita saja. Jangan kita pergi kacau bidang yang bukan kita punya kemahiran. Yang ketiga ni saya sangat
tertarik lah. Itu kita jangan komplain. Walaupun contohnya kita komplain tu hanya dengan diri sendiri. Kita hanya cakap dengan diri kita. Kita dilarang untuk stoik ni. Kita dilarang untuk komplain apatah lagi kalau kita komplain dengan member-member, kita komplain, kita cakap-cakap, itu lagi tak boleh lah. Even dengan diri sendiri pun kita dilarang untuk komplain sebab dalam hidup ni kita mesti fokus kepada mencari solusi lah. Kita jangan tunjukkan yang kita ni seorang yang suka komplain. So memang tak bagus lah. Okay. Yang keempat ni ialah janganlah kita nak anggap semua benda berkait dengan bisnes atau untung rugi. Kita duk kira dari sudut itu sahaja. Itu maksudnya. So kita relax lah, have fun. Macam contoh dekat Facebook kalau kita ada bisnes, janganlah kita asyik post pasal bisnes je. Relax lah kadang-kadang. Kita post lah pasal benda-benda remeh-temeh. Pasal family ke apa. Maksudnya kita jangan terlampau semua benda kita nak berkira. Itulah. Itu apa yang saya faham lah. Okay. Lima ni pun agak menarik juga, iaitu jangan berlebihan. Jangan berlebih dalam makan minum. Okay. Jangan terlampau overindulgence. Kita hanya sekadar berdisiplin lah. Disiplin dalam bab makan dan semua benda lah. Okay. Jadi itulah. Nanti kalau anda nak lebih lanjut boleh baca lah, dapatkan buku ni. So saya rasa buku ni tebal jugalah. Lebih 160-170 muka surat. So itu saja sharing saya hari ini. Terima kasih. Bye bye.